Halo semua, selamat kembali ke tutorial saya HTV201 Teknik Berfikir. Okey, sekarang ni minggu dah berapa dah? So minggu lepas anda semua dah siapkan bukan essay. Itu midterm test. Kan saya rasa semua tak ada masalah. Saya tengah buat marking, so lepas saya siap, saya akan bagi tahulah awak dapat semua berapa markah semua. Anda akan lihat di e-learn. Okey. Hari ini tutorial kita akan teruskan mengenai apa yang kita nak belajar yang belum belajar lagi. Okey. Okey, so ini peringatan bahawa ada dua tutorial lagi. Hari ini satu dan tutorial yang terakhir adalah pada 30 Disember. So, maksudnya tahun depan anda tak jumpa saya lah, tapi masih ada deadline kan. Okay, so peperiksaan dibatalkan. Okay, ini nak ingat semua. So, saya akan gantikan peperiksaan dengan satu pembentangan secara ada video ataupun PowerPoint slide pun boleh. Okay, so ini mungkin kemungkinan berbeza dengan pensyarah lain lah. So, kemungkinan pensyarah lain akan menggunakan jawab soalan ke, tapi saya biasa buatkan pembentangan. Okay, so kita recap sikit bahawa essay anda perlu dihantar pada 1 Januari. Right, what is recap in Malay? Kalau tahu, bagi tahu saya. Okay, so essay adalah 40%, so tolong put more effort into it. Saya faham kemungkinan sekarang anda masih belum belajar semua teknik berfikir lagi. Okay, so kalau nak belajar, so kalau saya tak silap semalam anda semua telah belajar analisis dan design, right? So saya akan tundakan kelas analisis dan design ke tutorial yang seterusnya. Tapi hari ini saya akan fokus kepada pemikiran lateral. Okay. And satu lagi ialah pembentangan, di mana deadline ialah 22 Januari. Okay. So maksudnya essay anda sekarang anda carilah maklumat. Okay. So anda sudah ada topik, anda cari maklumat, hasilkan rangka apakah kesan langkah semua. Lepas tu baru bawa itu teknik berfikir dalam essay anda. Okay. So setakat ni kalau saya tak silap anda dah tahu SWOT dah. Okay. Hari ini kita akan belajar topik berfikir. Lepas tu dalam kelas akan belajar analisis dan design. Okay, so apa-apa yang anda ada, yang tahu anda boleh gunakan dalam essay, kecuali gaya dengan alat. Okay, sebab alat berfikir dengan gaya berfikir telah diuji, so saya harap anda gunakan teknik berfikir yang lain lah. Okay, selain alat dan gaya. So pembentangan akan mengenai anjakan paradigma. Saya akan bagikan instructions pada minggu depan, so bukan hari ini. Bukan minggu depan. Tutorial yang akan datang iaitu tutorial pada 30 Disember. Okay. Alright, so ada berapa teknik berfikir dah? So dalam ujian kita telah uji alat dan gaya berfikir. Dalam essay inilah mana-mana teknik berfikir yang anda boleh gunakan. So SWOT kita telah bincangkan the previous week. So hari ini kita akan buat 6 topik dan pemikiran lateral. Saya rasa kelas malam dah belajar analisis dan design. Pemetaan minda mungkin next week punya lecture. Yang pemikiran saintifik tu saya tak pasti ajar ke tidak lagi. Right. So you can use anyone that you want for essay. Okay. Biasanya kelebihan student gunakan 6 topik berfikir lah. Okay, sebab kemungkinan senang nak huraikan. Bagi SWOT pula, SWOT ini kadang-kadang dalam essay tu dia challenging sikit, mencabar sikit, sebab SWOT tu pendek, right? Anda cuma lukiskan table, tapi dia ada teknik dia lah. Anda perlu buat huraian, lepas tu kena ada pelenggang di bawah untuk menganalisiskan apa yang telah dituliskan di atas. Okay, so kalau nak dapat markah yang lebih, SWOT tu kena pandai-pandai sikit. Okay, tambah sikit huraian. So anjakan paradigma tu akan diadakan buat pembentangan. Okay.
So, kita mula. Okay, recap apakah 6 topik berfikir. So, 6 topik berfikir, 6 thinking hats yang menggalakkan pemikiran secara selari, parallel. Okay, maksudnya idea dia akan berjalan selari. Okay, so kita ada satu starting point, okay, titik permulaan, dan kita berfikir secara selari. Ini berbeza dengan step by step, okay, yang bersiri. Okay, kita fikir satu idea, lepas tu pergi ke idea kedua, ketiga. So, pemikiran spektrum secara penuh, maksudnya kita fikirkan uh, uh, different points of view lah. Okay, so spektrum yang secara penuh, dan kita nak buatkan pemisahan ego. Okay, kita tak nak kena affected by your ego, pemikiran, emosi semua. Okay. So, inilah 6 topi yang kita ada. Mereka semua ada warna mereka sendiri. So, topi putih adalah maklumat. Apakah yang sedia ada, kepentingan, cara ke. Okay, so the first thing first. You just throw topi putih out of the place. Okay. Lepas tu, kita fikir secara analitik. Kita buatkan topi biru. So, topi biru adalah kawalan. Kita fikirkan apakah tujuan, manakah direction kita, hala tuju, kesimpulan, keputusan, semuanya gunakan topi biru. Okay, so putih is just saying, just stating the obvious. Biru is analyzing the data. Okay, topi hijau yang kreatif, kita fikir di luar kotak, apakah yang alternatif yang boleh dibaiki. Topi merah dan kuning, topi merah pula gunakan emosi. Okay, so anything to do with intuition, reaction, okay, feeling, okay, suka ke benci ke, right? Apakah yang emosi yang mendalam, okay, topi merah. And then topi kuning dengan hitam bukan positif dengan negatif. Okay, so this is not intuitive. Biasanya kita fikirkan positif ialah putih, lepas tu hitam ialah negatif. So this is maybe the only thing that you have to take note lah. Yang kuning ialah positif, okay. Bagi orang Cina, biasanya kuning merupakan pemikiran yang bukan-bukan. So, I don't know how you're going to relate. Topik kuning dengan yang positif, right? So, optimistic dengan kebaikan, potensi semua. Hitam adalah risiko negatif semua. Okay? Ada parallel sikit, right? Dengan sword, right? Dia ada positif, ada negatif. Okay, so this is a table that I found online. Saya rasa dia kalau bagi mereka yang ada visual thinking, right, anda lihat warna, anda fikirkan sesuatu, kemungkinan ini akan tolong anda untuk hafalkan apakah topi untuk kesusahan apalah. Okay, tapi sebab tak ada exam dah, so tak payah hafal. Okay, tapi just a fun fact for you to see, right. Hijau contohnya vegetation. Saya pun tak tahu macam mana vegetation pula dengan kreatif. Kreatif ke makan sayur? Right, so sky is the blue one, the control. Sunshine yang putih, yang positif, hitam yang negatif, fire and warm feeling dengan yang white paper. Okay, tuliskan apa-apa informasi yang anda ada. Okay, so soalan peperiksaan, walaupun kita tak ada peperiksaan, tapi kita buatkanlah sikit exercise kan. So ni macam contohnya soalan 2017 dengan 2018. So, pilihan raya umum, masa tu masih PRU 14 lagi. Okay, so SPR melaporkan hampir 25% daripada rakyat yang layak mengundi belum lagi mendaftar sebagai pengundi. So, ini pasal election. Okay, so gunakan topi berfikir untuk bincangkan. Okay, first thing, discussion. Masa nampak bincangkan, happy lah. Okay, sebab dia tak ada, restriction kepada apa yang contohnya, kaedah ke, faktor ke, kesan ke, so anda boleh bincang apa-apa. Isu ni serta cadangkan penyelesaian terbaik. Okay, so kalau dia ada perkataan terbaik tu maksudnya anda perlu analisis lah, bukannya bagikan penyelesaian sahaja. Okay, so maksudnya kena buatkan analisa secara kritikal. So kita gunakan topi apa tadi, right? So topi biru untuk buat tujuan untuk bincangkan, ya. So yang boleh diambil sebagai oleh pihak SPR untuk menggalakkan golongan muda. So golongan muda, pendaftaran undi, election. Okay, let's go. Kita cuba. Okay, so kita ada perbincangan, kita ada cadangan penyelesaian
Dan yang penting, kita perlu menilai cadangan kita sebab this is all part of the question. Okay, biasalah perbincangan kita buatkan bincang faktor. Apakah faktor kenapa orang muda tak sign up untuk mengundi? Okay, apakah kesannya? Right, saya tak rasa semua tahulah faktor kemungkinan mereka yang tidak tahu, mereka kekurangan pendidikan dalam apakah kepentingan bagi pengundian. Okay, kesannya apa? Kemungkinan golongan muda tidak akan they are not going to be represented by the parliament. Okay, suara golongan muda sebenarnya penting tau, sebab the future is yours, right? So kita nak buatkan polisi bagi orang muda, bukannya bagi orang tua, sebab orang tua they have lived their life, all they need to do is to be well taken care of. Okay, so orang muda, suara orang muda penting, okay, especially in terms of things that have to do with recycle, safety, renewability, energy, right? Sebab kemungkinan you are going to live for another 50 odd years, right? So you need to have the energy sources to be ready for you to use. But your parents, on the other hand, may not live as long as you do. Okay, so it is important to sign up for elections. Okay, so perbincangan kita boleh letakkan gunakan topik putih. Okay, apakah maklumat yang sedia ada? Kita masuk dalam faktor dengan kesan. Okay, so kalau nak fikir secara mendalam sikit, kita bolehlah sebenarnya boleh tambah topik biru masuk dalam. Okay, so cadangan penyelesaian kita biasalah letak 5 ke 4 ke. So cadangan, okay, kita fikirkan cadangan secara either kreatif ataupun secara emotif. Okay, so every time you fikir satu cadangan, biasanya ada alternatif, kreatif, langkah, right? So topi hijau adalah yang sesuai. I just realised all these topi look like songkok. Right? So songkok hijau dengan songkok merah. Okay, so secara topi merah kita buatkan cadangan yang emotif lah. Okay, so apakah cadangan emotif contohnya? Alright, so how do you help people to sign up? Okay, secara emotif. Kemungkinan kita buatkan contohnya syarahan yang secara how to say, you give some very challenging or some very influencing things that can affect people's heart, ataupun video yang viral, right? Kemungkinan sesuatu video dengan image a very strong image kemungkinan akan membuatkan remaja-remaja untuk how to say, to sign up untuk election. Okay, so kita nak buatkan emosi mereka, right, terpengaruh. Okay, lepas tu kita buatkan penilaian cadangan, biasanya gunakan topi kuning ataupun topi hitam, right? So semasa menilai kita fikir yang mana, apakah kebaikan dengan kelemahan cadangan tersebut lah. Okay, so contohnya bagi yang cadangan kreatif, okay, gunakan social media, apakah kebaikannya, apakah keburukannya? So kebaikan, okay, mereka kemungkinan dapat diviralkan, okay, mereka sesuai untuk golongan target yang kita nak reach out to. Tapi yang kelemahannya ialah kemungkinan ada yang tinggal di luar bandar, okay, mereka tidak dapat menerima ataupun mendapat maklumat yang ingin dihantar, right? So mestinya ada kebaikan dan kelemahan. So penyelesaian yang terbaik selepas pilih, gunakan topi biru untuk mendapat penyelesaian terbaik. Okay, so sorry, dia sebenarnya terbalik, gunakan topi biru dulu. Okay, so kesimpulan anda adalah langkah yang apa? Okay, so senang, so topi berfikir. So contohnya, kalau soalan masalah anda adalah mengenai obesity, so same thing, anda boleh perbincangan apakah faktor, kita letakkan maklumat sedia ada. Dalam esei anda mesti ada citations lah dengan reference semua, so maklumat sedia ada. Lepas tu, yes, gunakan topi-topi yang lain untuk selesaikan masalah. Okay, kalau ada apa masalah, ada apa soalan mengenai tadi itu, boleh tanya saya lah. Okay, so sekarang kita masuk ke dalam pemikiran kreatif. Okay, so sebenarnya pemikiran kreatif ni dia mengandungi 3 bahagian. Satu merupakan pemikiran lateral yang juga mengandungi 3 bahagian. Okay, so yang lain
analysis dan design akan it will be covered in lecture. Sudah cover in lecture, right, I believe. Saya akan go through ini pada tutorial akan datang, pemetaan minda juga. So tapi hari ini kita fokuskan kepada pemikiran lateral, iaitu 3 teknik yang anda lihat di sini. Okay. So, apakah maksud lateral? Sebenarnya lateral ni maksudnya berkaitan dengan ke arah dari sisi ke tepi, right? So it means horizontal. Okay, because soon you will find out that there's something called pemikiran vertical. Okay, kita ada juga. So there's a vertical thinking and a horizontal thinking. Okay, so horizontal thinking tu maksudnya kita fikir secara selari, parallel. Okay, so kita janakan idea secara, beberapa idea yang, how to say, dia ada same footing, equal footing, and then kita bezakan, kita pilih yang paling baik. Okay, so soon you learn that vertical thinking maksudnya kita nak masuk ke satu saja langkah penyelesaian. Okay, kemungkinan at the beginning anda ada banyak very different ataupun banyak cadangan, tapi yang akhirnya kita nak fikirkan satu saja. Okay, that's vertical. Bagi horizontal, kita nak janakan as many as possible, right? Kita nak janakan idea 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu kita jalankan ke semuanya. That's a kind of lateral thinking lah. Okay, so tujuan adalah menerbitkan persepsi baru yang berganjak keluar dari belenggu pemikiran biasa. So kita fikir, think out of the box. Kita fikir daripada 1, kita menjalankan idea ke-5, right? So bagi pemikiran vertical, kita cuma nak beza, kita nak eliminate, right, the bad ones. Okay, so this is beza, right? Horizontal kita nak tambahkan lagi, yang vertical kita nak, tolakkan, kita nak subtract. Kita cuma nak satu saja solution. So, apakah ciri-ciri pemikiran lateral? So, dia biasanya lari dari cengkaman idea lama. So, kita tak nak sesuatu yang tradisional. Kita mencabar pemikiran yang sedia ada. Kita buatkan idea yang baru dan tidak mengutamakan kebenaran dan kewajaran. Okay, so sometimes truth and validity kita buangkan dulu. Kita fikir secara kreatif dulu sebelum kita fikirkan. Okay, so dia katanya tidak mengutamakan, maksudnya langsungnya tak ada kebenaran ataupun tak ada kewajaran lah. Okay, dia mesti ada in the end. Okay, tapi semasa menjana idea tersebut, anda tidak perlu gunakan kebenaran atau kewajaran. Okay, you will see in a while. You understand what I mean? Okay, so contohnya satu jenis pemikiran lateral adalah dengan menggunakan segitiga konsep. Okay, it's the concept triangle. Okay, so cara mudah untuk menjana sesuatu idea yang alternatif, dia biasanya bermula di bawah. Okay, so kalau anda gunakan ini dalam essay, okay, tolong ingatkan dia punya cara dia. So it's always a left-handed triangle, right? Lukiskan triangle dulu. Maklumat, you always start with the maklumat. Okay, apakah maklumat yang ada dan apakah idea permulaan yang ada. Okay, selepas itu tuliskan perkataan konsep sinilah. Okay, lepas tu janakan apa-apa konsep yang ada. Okay, so kita lihat contoh nanti. So ini contoh soalan peperiksaan. Okay, sejak kebelakangan ini jenayah yang menimpa wanita-wanita yang menggunakan kenderaan awam semakin meningkat. Okay, so first of all, kenderaan awam. Okay, maksudnya bas ataupun kereta api, okay, ataupun Grab ke taksi. Jenayahnya, sasarannya adalah wanita. Dengan menggunakan kaedah segitiga konsep, janakan cadangan-cadangan kreatif bagaimana keselamatan mereka boleh melindungi dan bincangkan cadangan anda. Okay, so maksudnya kita akan adakan banyak-banyak cadangan. Okay, kemungkinan cadangan 1, 2, 3, 4 dan kita perlu menilai, okay, yang mana yang lebih baik. Okay, bincangkan cadangan-cadangan anda. Okay, so this is the first step. Kita lukiskan sebegini. Okay, so apakah maklumat kita? Kita nak menjamin keselamatan wanita semasa berada di jalan raya. Okay, so
kenderaan awam. Okay, so lebih kepada bus, train, right, ataupun taxi. So idea permulaan adalah kita menambah kekerapan rondaan polis. Okay, obviously first thing is kuasakan undang-undang. Okay, so kemungkinan rondaan polis akan check ataupun rondaan akan membuatkan penjenayah takut dan tidak akan melakukan jenayah. So apakah konsep yang kita gunakan untuk fikirkan sini? Okay, that probably is a difficult one. Okay, so in other words, the konsep yang kita gunakan adalah untuk meningkat kualiti perkhidmatan. Okay, kenapa perlu rondaan polis? Okay, rondaan polis adalah memastikan kualiti tersebut terjamin. Okay, sebab penjenayan tersebut boleh dilakukan oleh driver sendiri, right? So the bus driver, right? There were news articles that the driver, raped the women in the dark night. So taxi pun ada, okay? So kita nak sebenarnya kekerapan rondaan polis itu konsepnya adalah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. Okay, so sebenarnya konsep dia boleh berbeza. Okay, another concept that you can think of, okay, is keselamatan negara secara umum, right? So that's the concept that you get out of this. So biasanya konsep ni susah nak keluarkan. Okay, maklumat senang. Awak tahu apakah soalan anda. Contohnya penyakit berjangkit. Okay, maklumat adalah untuk membasmi penyakit lah, right? So idea permulaan contohnya membina lebih banyak klinik ataupun mengurangkan harga. So apakah konsep mengurangkan harga medicine, right? Untuk konsep medicine for all ataupun healthcare, universal healthcare, right? Dia ialah konsep tersebut di mana tiada sesiapa yang tertinggal, okay, untuk mendapatkan healthcare. Okay, so konsepnya is difficult, and it can be many different kinds of concepts. But as long as you get the right thing somewhere close to it, I'll give you marks lah dalam essay. So jangan takut sangat. So alternatif lain kita jana daripada konsep ini. Okay, so kadang-kadang konsep susah nak fikirkan is also because you have to stick to the concept when you jana alternatif lain. Okay, so konsep dengan maklumat mesti beza sikit. Okay, maklumat ialah maklumat kecil. Konsep sebenarnya dia merupakan sesuatu yang lebih, it should be more general. Okay, lebih umum. Okay, so daripada konsep yang umum, anda boleh buatkan alternatif lain. Okay, so di sini pemberian alatan pertahanan diri secara bersumber, right? Sistem alarm kereta yang lebih berkesan, kualiti juga. Okay, so this is quality peralatan. Okay, so dia ada beza sikit. Pemasangan CCTV, okay, untuk menjamin kualiti perkhidmatan. Anda nampak tak? Okay, anda boleh bincang semua. Adakah ini baik? Adakah keburukannya? Semua. Alright. So saya rasa senang, tak susah. Okay. So kalau ada apa soalan, boleh tanya saya nanti. Seterusnya kita ada gambar raja berangkai. Okay, so gambar raja berangkai sama seperti segitiga konsep, tapi dia lebih lengkap. So saya tunjukkan gambar dululah. So dia kan ingat tak masih tadi segitiga. So anda lukiskan segitiga matlamat dengan idea permulaan semua. So sama sebenarnya, same process. Matlamat di atas idea permulaan. Lepas tu baru kita buatkan konsep. So yang bezanya ialah kita akan buatkan banyak lagi idea permulaan. Okay, so gambar raja berangkai dia sebenarnya konsep dia sama seperti segitiga konsep, tetapi dia ada banyak rangkai. Okay, so satu maklumat idea permulaan, konsep, lepas tu kita teruskan idea alternatif, kita keluarkan daripada sana, lepas tu keluarkan kepada konsep yang seterusnya dengan idea alternatif. Okay, so dia lebih lengkap, tapi biasanya tak keluar dalam peperiksaan sebab dia ambil masa yang lama lah. Okay, so maksimum soalan saya rasa 40 markah. So kalau nak buatkan satu gambar raja berangkai macam ni, saya rasa dah lebih 40 markah tak. So not really worth it. Okay, so this is how it's done. Okay, so kalau nak tuliskan essay, actually is
suitable for your essay compared to segitiga konsep. Right? Sebab kalau anda nak gunakan segitiga konsep, maksudnya anda perlu lukis beberapa segitiga konsep. Right? Satu segitiga konsep, satu konsep janakan idea, dan segitiga konsep kedua, konsep janakan idea. Okay, so gambar raja berangkai can help you to condense into like several, just one thing. Okay, instead of like 3 or 4 segitiga konsep. Okay, so oleh sebab tak keluar dalam exam, so saya tak ada example bagi anda. Okay, so saya akan teruskan kepada the next part. Penyertaan rawak. Penyertaan rawak means like random lah. The English name is called random entry. Okay, so kita gunakan ciri-ciri sepatah perkataan rawak untuk janakan sesuatu idea yang baru. Okay, so first thing, kita ada satu fokus. Apakah soalan, apakah masalah yang kita nak selesaikan? Okay, kita gunakan satu perkataan rawak. Biasanya ada kaitan lah dengan fokus kita. Lepas tu kita huraikan apakah ciri perkataan rawak ini. Apakah aktiviti ataupun fungsi perkataan rawak ini. It can be any kind of thing. Okay, it can be a cup, scissors, ke gunting, right? Pencil, kotak ke. Okay, perkataan rawak ini boleh mana apa-apa. Okay, so saya bagi satu contoh. Contohnya, perkataan rawak tu t-shirt, okay, ataupun kemeja T. Right? Okay, so t-shirt tu apakah ciri-ciri dia? Okay, mungkinnya anda boleh fikirkan dia lembut, okay, ataupun kita boleh buatkan apa fungsi dia adalah untuk how to say, to keep us warm, right? How do you call it? Okay, untuk keselamatan ataupun protection, right? So it can be all this kind of thing, fungsi. Lepas tu anda janakan idea baru daripada fungsi-fungsi tersebut. Okay, ataupun ciri-ciri tersebut yang anda boleh keluarkan daripada perkataan rawak. So kita lihat contoh. Okay, contoh sini. So ini soalan peperiksaan sudah lama sebenarnya tak keluar soalan penyertaan rawak. So terdapat banyak rungutan masyarakat awam tentang kecuaian pihak hospital kerajaan dalam memberi diagnosis penyakit dan rawatan kepada para pesakit. Okay, so dia masalah mengenai hospital. Okay, so gunakan ciri-ciri kertas. So perkataan rawaknya adalah kertas, paper. Okay, bagi teknik penyertaan rawak untuk menjana idea-idea kreatif bagi membantu pihak hospital meningkatkan mutu perkhidmatan mereka. Okay, so with the word kertas, you're going to think of new ideas. So kita lihat contoh. Okay, so same thing. Kita ada fokus, kita ada perkataan rawak, kita ada ciri-ciri aktiviti atau fungsi dengan idea baru. So fokus kita adalah untuk mengelakkan kecuaian rawatan dan diagnosis di hospital. Okay, dan kita gunakan perkataan rawak iaitu kertas. Okay, so sekarang kita fikirkan apakah ciri-ciri kertas. So kertas yang kita tahu ringan. Okay, so kita fikir ringan. Apakah idea daripada ringan kita boleh keluarkan? Kita nak meringankan beban jururawat dan doktor supaya mereka lebih bertenaga untuk nak merawatkan pesakit. Make sense? Okay, so you see, you can use the word in any way. Ringan, kita boleh menjadikannya kata kerja, okay, ataupun kita boleh terus gunakannya sebagai adjektif. Okay, ringan tulang ke, everything you can relate ringan dengan apa-apa idea baru tuliskan. Okay, dia janji dia mesti ada relation lah. Okay, tapi loosely related ideas is also okay. Okay, so lepas tu kita boleh fikir kertas adalah untuk merekod. So apa kita boleh buat? Kita boleh buatkan sistem rekod pesakit yang sistematik supaya kita tidak buatkan kecuaian dalam diagnosis. Make sense? Right? Satu lagi, kertas boleh yang telah kotor ataupun kita recycle boleh dibuatkan tisu. Okay, when you think of tissue, apa you fikir? You fikir tentang pembersihan tandas. Kemungkinan rawatan, kecuaian rawatan disebabkan pembersihan tandas yang kurang. Okay, tak bersih, hygiene tak baik. Maksudnya akan membuatkan penyakit, jangkitan penyakit di hospital. Right? So you see that there's a relation. It is loosely related.
Okay, but it's still related. Okay, inilah cara penyertaan rawak. Sebenarnya saya rasa penyertaan rawak ni interesting, tapi jarang student nak gunakan. Okay, it is fun and it also comes up with some really interesting ideas lah. So saya galakkan kalau masih belum tahu apa lagi nak buatkan apa, apakah teknik berfikir nak gunakan untuk esei, gunakanlah penyertaan rawak. Okay, I think it's quite good, quite interesting. Okay, so the last part for today's lecture, kita belajar sikit tentang teknik provokasi. Okay, tahukah apa provokasi? When you provoke someone, maksudnya you sengaja buatkan seseorang tu tak gembira, right? Tak seronok. So, provokasi, you provoke something. Menjanakan idea secara spontan atau tidak sengaja. Okay, so dia secara spontan, accidentally, immediately, things just come out of your mouth. Whatever thing comes out. Okay, so idea spontan, teknik provokasi, kita gunakan satu table lah. Okay, so di sebelah kiri biasanya the three main important things is kita buangkan apa yang lazim. So kita akan tuliskan satu idea yang spontan. Okay, and then kita buangkan apa yang lazim, kita terbalikkan, kita buatkan idea fantasy. So saya rasa lebih senang saya tunjukkan dalam contoh di slide yang kemudian. Okay, so selepas itu anda boleh pilih yang mana yang lebih baik antara idea tersebut, kita kembangkan idea tersebut. Okay, kita buatkan konsep, apakah faedah tersebut, apakah idea praktikal yang kita boleh keluarkan daripada isi tersebut. Okay, kita lihat contoh soalan. Sama juga teknik provokasi telah lama tak keluar dalam peperiksaan. So, pendapatan pengusaha buah-buahan tempatan boleh dipeningkatkan jika permintaan dan jualan buah-buahan tempatan meningkat. Okay, so it's about business, pengusaha buah-buahan. Okay, so mereka nak meningkatkan pendapatan. Okay, so kita nak dapatkan 10 idea kreatif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha buah-buahan tempatan. Okay, important buah-buahan tempatan, bukan buah-buahan sahaja. Okay, so dia gunakan apa? Dia akan berikan satu ayat yang akan membuatkan yang kita nak buatkan provokasi. So ayatnya ialah makan buah-buahan tempatan boleh jadi kaya. Okay, so kita lihat contoh. Okay, so peningkatan pendapatan. So idea spontan, makan buah-buahan tempatan boleh jadi kaya. Okay, so kita nak buangkan apa yang lazim di dalam ayat tersebut. So contohnya kita buangkan perkataan makan. Okay, so buah-buahan tempatan boleh jadi kaya. It doesn't make sense. Okay, so buah-buahan tersebut mana boleh jadi kaya? Buah-buahan tu tak ada duit, right? Kita buangkan tempatan, makan buah-buahan boleh jadi kaya. Okay, so by the way, idea spontan kita senaraikan apa-apakah idea yang boleh, right? So what other perkataan boleh buang? Kita buangkan buah-buahan. So makan tempatan boleh jadi kaya, ataupun makan buah-buahan tempatan tak ada kaya, right? So you try to write down some things that make a bit of sense and that you can generate some ideas. Okay, tuliskan apa-apa saja. Okay, yang so first one is buangkan, so that means you throw away something. Then you terbalikkan apa yang lazim, the next one. Okay, so instead of using the word kaya as the adjective, kita buatkan di hadapan lah. So orang kaya sahaja yang mampu makan buah-buahan tempatan, orang tempatan yang makan buah-buahan boleh jadi kaya. So kita macam we are playing around with the sentence, right? Kita terbalikkan, kita buang, kita buatkan, you know, how to say the sentence. So third one, makan buah-buahan tempatan boleh jadi miskin. So kita terbalikkan. So kita boleh buat antonym. Kaya boleh jadi miskin. Okay, kita boleh tukarkan makan kepada let's say minum. Minum jus buah-buahan tempatan boleh jadi tempat kaya. Okay, kita terbalikkan tempatan. Makan buah-buahan luar negara ataupun buah-buahan seasonal, right, bermusim boleh jadi kaya. Right, so you can terbalikkan ada pada perkataan or you know any kind, right? Ataupun makan orang kaya boleh jadi tempatan buah-buahan. Okay, so just write a few, right? All these things
they don't need to make sense, tapi kita tuliskan dulu. Idea fantasy, okay, out of this entire sentence, okay. Kemungkinan buah-buahan nak jadi kaya, buah-buahan boleh menggantikan wang kertas. Boleh tak? Dulu memang boleh. Itu sistem barter. Tapi just idea fantasy, okay. Number 2, buah-buahan adalah percuma untuk semua. It's a concept, you know, that buah-buahan is like a basic right. So everybody should have buah-buahan. Right, so idea fantasy. Yang ketiga, penjual buah-buahan dipandang tinggi dalam masyarakat seperti doktor, right. So you know, penjual buah-buahan, Dr. John, right? So mereka dipandang tinggi. So all these are idea fantasies, right? So to be honest, pemikiran kreatif ni, the more creative you are, the crazier things that can come out, right? So idea fantasy is quite fun. I really enjoy it. Okay, tapi reality kicks in lah. Okay, so lepas anda telah pilih apakah idea yang anda pilih, you have to write it down. Okay, so contohnya bagi saya pilihkan idea orang kaya sahaja mampu makan buah-buahan tempatan. Okay, so I pilih terbalikkan apa yang lazim. Okay, so orang kaya sahaja yang mampu makan buah-buahan sebab buah-buahan tu mahal sangat lah. So apakah konsepnya? Konsepnya maksudnya kita perlu mengawalkan harga buah-buahan tempatan. Okay, because it is said kita tak nak orang kaya sahaja yang mampu makan buah-buahan sebab buah-buahan tu dia ada vitamins, right, good for your health. So kita nak buatkan semua orang pun mampu makan buah-buahan. So kita nak buatkan the concept of kawalan harga. Okay, maksudnya harganya dia tak boleh tinggi sangat, dia perlu bersesuaian dengan pendapatan orang biasa. Okay, the B50 the middle 50, B40, right, middle 40. Okay, so apakah faedah dengan ataupun aspek positif daripada kawalan harga? Okay, so penurunan harga buah-buahan akan menggalakkan pembelian. Okay, make sense? Kalau turun harga, contohnya kalau iPhone pun kalau dia turun harga, saya rasa lebih orang pun beli, right? This goes without saying, right? So idea praktikal dan rasional yang kita boleh janakan daripada idea tersebut, kita buatkan pengusaha buah-buahan tempatan untuk melakukan diskaun atau promosi pada musim-musim tertentu. Okay, kalau musim durian, gunakanlah promosi bagi durian. Okay, kalau promosi manggis, ya, kita buatkan promosi musim manggis. Right? So mereka akan mendapatkan pendapatan yang pada musim-musim tertentu. Okay, dan orang biasa pun mampu makan buah-buahan tempatan. Okay, so always come back to the soalan. Okay, what was the issue that we want? Idea praktikal dan rasional yang kita boleh buat. Okay, so bagi so this is the rangka for this idea provokasi. Okay, so kalau anda nak gunakan dalam essay, of course, saya rasa satu idea terpilih itu tak cukup lah. Okay, anda bolehkan buatkan beberapa table. Okay, a few tables that you can jana beberapa idea. So contohnya idea terpilih, anda boleh labelkan lah idea terpilih 1, apakah idenya, apakah konsep, faedah semua. Okay, then you go to idea terpilih kedua, contohnya let's choose something else. Okay, makan buah-buahan boleh jadi kaya. Okay, why? Alright, so apakah konsepnya? Healthy, right? Kalau kita makan secara sihat, right, kita tidak ada penyakit, maksudnya kita kurangkan duit dalam your hospital bill, your medical bill, dalam rawatan. Okay, maksudnya kita akan menjimatkan lebih wang dan akan lebih kaya daripada sesiapa yang tidak makan buah-buahan lah. Okay, so these are concepts. So apakah idea praktikal? Kita buatkan kempen untuk membuatkan orang ramai tahu bahawa kepentingan buah-buahan. Okay, so this is kita idea praktikal, kita boleh buatkan media massa, right? Kita boleh buatkan video, kita boleh buatkan contohnya wawancara dengan doktor atas TV3 ke apa, right? So all these are methods that you can janakan secara spontan. Okay, so saya harap tutorial hari ini boleh tolong anda ada lebih lagi choice bagi isi anda, right? Teknik berfikir ada banyak lagi. So okay, contohnya kalau pada masa kini anda masih tak tahu apa, apakah teknik berfikir yang nak tahu, tapi anda nak, contohnya kalau anda nak gunakan pemikiran saintifik, tapi saya belum cover lagi,
anda boleh jumpa saya, anda boleh you can talk to me, right? Email saya kalau nak apa nota mengenai pemikiran saintifik ke, saya boleh bagi sikit perbincangan lah. Okay, tapi saya rasa kita sudah ada banyak choice dah, so anda boleh fikir mana-mana, pilih mana-mana yang sesuai, okay, untuk kegunaan anda. So as usual, kalau ada apa soalan, please feel free to ask. Anda boleh buatkan komen dalam YouTube video ataupun tanya dalam forum. Okay, so saya rasa hari ini sajalah. Okay, kita cepat habis sebab saya belum mark all your essay lagi. So nanti in the next tutorial saya akan bincangkan sikit lah tentang, sorry, not the essay, the midterm test, okay, ujian. So in the next tutorial saya akan bincang sikit tentang ujian. Lepas tu saya akan bagi tahu apakah arahan bagi pembentangan. Okay, so buat sekarang, stay safe and continue to write your essay and talk to me if you need. Okay, sekian, terima kasih.